Alright. So, kita lihat di sini. Okey, jawab soalan-soalan yang berikutnya berdasarkan peta topografi di bawah. Okey, bila kamu dah dapat, okey, ingat bila kamu dah dapat, kamu kena lihat berkaitan dengan peta ini. Mula-mula dapat, tengok peta dulu. Okey, peta dulu kamu kena tengok. Apa yang kamu kena tengok? Baik, cikgu, apa yang saya kena tengok, cikgu? Mula-mula kamu tengok dulu dia punya jalan raya dan penempatan. Kamu tengok, okey, ada penempatan di sini, okey, kemudian di Kampung Nelayan, kemudian di Kampung Paya. Tengok. Kemudian kamu tengok di sebelah kiri, atas dan bawah. Di atas tu ada sungai. Okey, ada sungai masuk ke laut, kemudian ada kelapa sawit di sini. Kemudian ada hutan di sini, hutan simpan. Okey, di sini pun ada kelapa sawit. Okey, kemudian kamu boleh tengok sebelah kanan tu ada bukit tinggi, dan di kawasan bukit-bukit ini ada getah. Okey, ada getah. Okey, di atas ini pula ada sawah. Okey, sawah padi, dan garisan-garisan kontur ini, garisan kontur ini adalah merujuk kepada bentuk tanah tinggi, iaitu bentuk muka bumi tanah tinggi. Okey, sudah dapat dah faham tentang perkara itu, baru kamu pergi baru kamu pergi tengok dia punya soalan. Okey, kita tengok soalan. Baik, apa kegunaan kontur yang cikgu? Okey, lupalah. Okey, kontur itu sebenarnya merujuk kepada ketinggian. Dia bukit sebenarnya. Dia bukit. Dia bukit sebenarnya. Kalau kamu tengok betul-betul kontur ni macam ni kan. Sebenarnya kalau kamu buat kerata rentas sebegini, kerata rentas sebegini pada bukit tinggi itu, kamu akan dapat bentuk muka bumi dia seperti ini. Nampak tak? Seperti ini. So bila kamu berdiri, kamu berdiri kat tepi, kamu akan tengok bukit tu, bukit tu macam ni. So bukit daripada kamu berdiri, macam tu. Tapi daripada atas, maknanya daripada atas dia akan bentuk ketinggian dia macam tu. Ya, macam bibir. Yes. Jadi ini dikatakan sebagai kontur itu merujuk kepada tanah tinggi. Dia tanah tinggi ya. Makin kecil itu maknanya makin tinggilah. Makin tinggi. Itu sebenarnya kontur ya, garisan kontur. Baik. Kita tengok. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Jarak jalan raya dari simpang Kampung Paya. Okey, kita padam dulu. Takut confuse nanti. Padam pula kita ni je lah kan. Okey, baik. Okey. Baik, jarak jalan raya dari simpang Kampung Paya ke simpang Pekanbaru. Maknanya daripada simpang ini sampailah simpang ini. So, first of all kita akan ambil pembaris dan kemudian kita akan ukur. Ukur daripada sini, sampailah ke alamak, saya ingatlah pula. Sampailah ke simpang tersebut. Boleh tak untuk ukur? Kalau ukur berapa yang kamu dapat? Daripada sini sampailah ke situ, lebih kurang macam tu. Berapa yang kamu dapat? Kalau kita lihat kat sini, dia plus minus adalah lebih kurang 4 ataupun hingga 6 cm. Ada sesiapa kat sini yang menggunakan pembaris tak? Ada yang menggunakan pembaris tak? Cuba ukur. Cuba ukur. Kalau cikgu akan ukur. Macam mana cikgu nak ukur? Cikgu akan ukur seperti ini. Sekejap. So cikgu akan ukur. Alright. Begini. So kemudian dapat. Alright. So kita akan ukur. Baik. Katakanlah cikgu ukur kat sini jarak daripada hujung ni sampai hujung ini adalah lebih kurang 6.5 cm. 6.5 cm. Cikgu dah ukur. 6.5 cm. So, apa yang kita nak buat? Takkan kita nak tulis kat sini 6.5 cm. Kita nak tulis apa? Kita kena buat apa kat sini? Iaitu kita kena darabkan dengan skala. Ingat
Baik, maknanya jarak dalam peta, okey, kita akan darabkan dengan skala. Okey. Jarak dalam peta, okey, darabkan dengan skala untuk kita dapat dia punya jarak sebenar. Untuk dapat jarak sebenar. So, berapa? Anyone here? Okey, ini formula dia. So bermakna jarak dalam peta kita dapat 6.5 cm darabkan dengan skala. Skala berapa skala? Tengok skala tu. Okey, tengok skala di sini. Kita nampak tak ada skala di situ? Skala dia adalah 1/50,000. Okey, 1/50,000. Maknanya kalau kamu tukarkan, berapa ni sebenarnya? Berapa? 1/50,000 sebenarnya adalah bersamaan, okey, 1 sentimeter bersamaan dengan 0.5, ya, 0.5 kilometer. 0.5 kilometer. Kamu kena tukar tu dulu. Kamu kena tukar tu dulu. 0.5 okey. Kamu tahu tak yang ini 0.5 kilometer? Tahu tak ni? Tahu ke tak tahu? Tak, bagi tahu cikgu, tahu ke tak tahu? Tentang skala pecahan wakilan ini. Tahu ke tak tahu? Tahu? Bagus. Bermakna, okey. Tahu tapi dah lupa. Sekarang ingat balik Kalau 50,000, 0.5. Kalau 100,000 bermakna 1 kilometer. Ya. Jadi, so skala di sini ialah bersamaan dengan 0.5 kilometer. So dapat berapa? Siapa boleh kira sekarang? Calculate sekarang. Sila calculate. Untuk berapakah yang kamu dapat untuk pengiraan tersebut? Cikgu pun kiralah juga, iaitu 6.5. Okey, darabkan dengan 0.5. So kita akan dapat 3.25. Okey, 3.25 bermakna jawapan dia adalah 3.25 kilometer. So itulah jarak jalan raya dari simpang Kampung Paya sampai ke simpang Pekanbaru. So jawapannya berapa? 3.25 kilometer. Dapat tak? Dapat tak? Dapat Okey, dapat Dapat? Okey, baik. So itu yang pertama. Okey, dapat. Bagus. So, soalan yang kedua. Okey, kita nak lihat soalan kedua, iaitu okey, rujukan grade 6 angka. Okey, rujukan grade 6 angka. Okey, 6 angka bagi jambatan. Jambatan ialah berapa? Kalau kita tengok, mana satu jambatan? Oh, jambatan yang ini. Yang ini yang ini. So, okey, berapakah pengiraan dia? Okey, Utaya, bagi tahu cikgu rujukan grade 6 angka bagi jambatan ini berapa? Ni jambatan ni. Ni jambatan ni. Berapa? Okey, 6 angka, 6 angka. Nak baca yang mana dulu? Nak baca yang menegak ni dulu ke atau nak baca yang ni dulu? Mana satu? Semua lupa. Alamak, lupa Nak baca yang ini dulu ke yang baca yang ini dulu? Baca yang ini dulu. Serius? Oh, bukan baca yang ini dulu Adila, baca yang mana? Baca yang menegak dulu ke atau melintang dulu? Adila. Adila boleh tahu tak? Menegak. Macam tak yakin aja. Menegak. Okey, kita tanya kepada Kaishi. Kaishi. Okey, bagi tahu cikgu. Kita nak ambil nombor yang mana satu? Yang menegak dulu ke yang melintang dulu? Yang mana satu? Yang menegak dulu ke atau yang melintang dulu? Kaishi. Melintang. Okey, menegak ke melintang? So melintang yang mana satu? Yang mana satu? Okey, kita minta kepada Kaishi dulu. Okey, Kaishi, cuba berikan rujukan grade 6 angka. Baik.
Please cakap cikgu. Okey. Baik. Enough suspense okey. Baik, kita ada 13 orang Baik, 13 orang. Sila berikan rujukan grade 6 angka bagi jambatan. Semua bagi seorang satu sekarang. Semua bagi seorang satu sekarang. Letakkan dalam group chat. Okey, direct message kepada cikgu. Okey, tak apa, salah pun tak apa. Yang penting you must try. You must try. Mesti cuba. Cuba buat. Okey, berapa? Ini mudah je lagi ni. Okey, so setiap orang kena letakkan jawapan dalam group chat. Okey, dalam Zoom chat ni. Okey, cikgu nak tengok jawapan. Okey. Utaya bagi Utaya, Kaishi, Adila, begitu juga Sarah. Kita nak tengok okey berapa yang kamu dapat. Okey. Okey, Utaya dah bagi. Okey, Utaya hampir tepat. Hampir tepat. Tapi tak tepat lagi. Yang lain-lain. Okey, Angel, okey cuba. Okey. Okey, bagus Sarah. Bagus. Itu jawapan dia. Bagus Sarah. Okey, lain-lain. Yang lain-lain cepat-cepat. Iman. Okey. Okey. Okey, bagus Angel. Okey, Utaya. Okey, kurang tepat. Kurang tepat. Okey, Melody. Macam mana? Okey, siapa lagi? Kurang tepat. Kurang tepat Melody. Kurang tepat. Semua stres. Astaga, ya. Semua dah stres. Okey. Berapa jawapan dia? Cepat. Okey. Astaga. Okey, baik. Untuk mendapatkan okey. Okey. Okey, baik. Korang ni lupa agaknya ni. Lupa Lupa nak baca RG yang mana satu. Okey. Baik, sebenarnya bila kamu dapat soalan ini, paling penting ialah kamu tandakan dulu. First of all, tengok jambatan ni, kamu tandakan dulu. Okey, tanda kat sini. Alright. Tanda macam tu Okey, tanda. Kemudian kamu tengok, kena baca yang mana cikgu? Yang ini ke, nak baca yang kat sini ke, atau baca yang kat sini? So, mula-mula, kamu kena baca yang ini dulu. Yang bawah tu dulu. Baru yang ini nombor 2. Ingat yang ini dulu. Maknanya bukan yang ini sebenarnya. Yang maknanya yang bawah tu kat situ. Tapi dia punya garisan kan melintang. Menegak. Garisan dia macam ni. Okay. So, baca yang kat bawah tu dulu. So, garisan tu kan menegak kan. Kemudian baru baca yang melintang. Ya, betul. Jadi, jadi apa yang kamu kena buat iaitu bila kamu dapat itu, kamu tengok yang di bawah dulu. Berapa ni? Ini kat mana ni? Ini dekat 16, betul? So ini dekat 16. So yang ini kat mana? 1 ke 0. Jambatan ni 1 ke 0. Jambatan ini adalah 0. Sebab dia betul-betul atas garisan tu. So di 0. 0 Kemudian dah dapat 160. Kemudian boleh? Tak boleh pula. Memang boleh 160 boleh. Maknanya dia betul-betul atas garisan itulah. Dan seterusnya kamu boleh ambil kotak yang ini iaitu 31. Sebab dia nak 31 32 kan. Jadi kamu bahagikan kepada yang ini, kotak ini kepada 5. 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. Bermakna ini adalah 8. Yang itu adalah 8. Jadi kalau 8 kat situ, 8 kat sini, bermakna 318. Jadi jawapan penuh dia adalah pastikan kena tulis RG.
RG 160318. Itu jawapan dia. Sekarang boleh ingat Utaya, Angel, okey, Iman, boleh nampak tak Iman? Jawapannya macam mana? RG 160318. Betul? Boleh cikgu. Okey, bagus Iman. Bagus. Pehe, pehe. Utaya learn ni kecak Kelantan, Utaya. Pehe, pehe. Okey. Cikgu terang lagi sekali. Cikgu nak terang lagi sekali. Okey, cikgu terang lagi sekali. Okey, tak apalah. Atas permintaan cikgu terang lagi sekali kan. Cikgu terang lagi sekali lah. Ramai yang nak tanya. Okey. Baik, cara macam mana untuk dapatkan grade, rujukan grade 6 angka ialah, okey, bagi jambatan, ingat dengar betul-betul. Kamu akan tandakan X pada tempat itu. Jambatan kat sini bermakna kamu akan buat X macam tu. Okey, bila kamu buat X macam tu jambatan itu, barulah kamu akan baca yang mana? Baca yang ini dulu. Okey, ini nombor 1. Baca ni dulu. Kemudian baru baca yang ini. Baru baca ini nombor 2. Nampak tak? Baca yang itu dulu. Tapi kalau korang tanya, cikgu, habis ini garisan apa cikgu? Inilah dia garisan menegak. 15 ni kan garisan dia bukan macam ni. 15 ni kan garisan dia kan macam ni. Ini 15. Ini 16. Ini 17. Ini 18. Ini 19. Betul? Maknanya garisan tu ialah garisan menegak. Baca yang menegak dulu. Habis tu cikgu nombor dia kat bawah. Yelah. Nombor dia kat mana? Ini nombor-nombor dia. Nampak? Garisan apa ni? Garisan timuran. Garisan timuran. Jadi ambil yang tu dulu. Ambil yang itu dulu ya. Jadi kalau ikutkan, okey, untuk X itu berapa cikgu? Cuba tengok. Dia dekat mana? Dia dekat garisan 16. So 160. So kita buat di situ sebab dia betul-betul atas garisan. So 160 kat sini. Kemudian kita ambil pula di sebelah kiri ni nombor 2, iaitu ini bukan 32 tapi masih dalam kotak 31. Sebab 31 nak pergi 32 kan? Ya betul, macam koordinat. Ya betul. Betul. Dia macam koordinat. Jadi kamu ambil 31. Ambil 31 ini, kemudian kamu bahagikan garisan 31 ke 32 ni kepada dua bahagian, iaitu 5-5. So sini 5. Sini 5 kan? Sini 0 ke 5, 5 ke 10. So daripada situ, okey, ini untuk memudahkan 5, 6, 7, kemudian 8, 9 dan 0 balik. So di sini X ni berapa? Ini adalah di 8. Okey, di 8. Jadi sebab itu kita akan ambil 318. So kita akan tuliskan dekat bawah itu, iaitu RG, RG, okey, RG 160318. Boleh faham? Boleh faham tak Kobra? Senang je sebenarnya. Boleh faham Yang leleng boleh faham Okay, good. Itu yang kita nak. Okay, itu yang kita nak supaya kamu faham. Lepas ini kamu boleh buat sendiri. Itu penting. Baik. So kita akan teruskan dengan kita akan padam dulu. Okay. Kalau grade 4 angka, grade 4 angka senang je. Grade 4 angka senang. Okay. Contohlah grade 4 angka. Grade 4 angka adalah kalau katakan soalan bertanya tentang di manakah Bukit Tinggi. Apakah rujukan grade bagi Bukit Tinggi? Okey, cikgu tanya korang. Okey, rujukan grade bagi Bukit Tinggi berapa? Rujukan grade 4 angka bagi Bukit Tinggi berapa? Macam mana nak baca? Sama. Sama. Cuba semua bagi rujukan grade 4 angka bagi Bukit Tinggi berapa?
Tuliskan jawapan dia dekat grup chat, Zoom chat sekarang. Untuk Bukit Tinggi berapa? Untuk Bukit Tinggi berapa? Tuliskan. Semua nak kamu tulis. Berapa? 4 angka. Okey. Angel betul. Cikgu nak 4 angka 4 angka. Bukit Tinggi 4 angka. Berapa? RG berapa? Okey, Angel betul. Lain? Melody, Utaya, Adila. Utaya betul. Okey. Sarah betul. Iman betul. Maknanya apa? Ya. Maknanya kalau RG 4 angka, kamu akan ambil yang ini je. Okey, 19 sebab ini kawasan 19 pergi 20 kan? 19 pergi 20 ini kawasan dia. So kamu akan ambil yang ini. Kemudian no Lishin, kita nak 4 angka. 4 angka je. Kalau 4 angka 19, kemudian di sini kita akan ambil 31. So 31 sampai ke atas kan? So 31 kat sini. Sama juga. Ini pun sama juga. So sebab tu kita ambil 19, 31. So dia adalah Bukit Tinggi berapa? RG 1931. Maknanya RG 1931. Macam tu jawapan dia. Ini RG 4 angka. Rujukan grade 4 angka. Ya, betul. Itu beza 4 angka dengan 6 angka. Ada perbezaan dia. Okay. Ya, betul. Okey, itu cara dia. Baik, tak apa. Sekarang kita dah banyak dah revise, bagus. Baik. Susunan garisan, tak perlu susunan garisan. Just ambil yang garisan yang 19 dengan 31 tu je. Dia 4 nombor je. 4 angka tu maknanya 4 nombor. Ya, 4 nombor. Right. 4 rujukan grade 4 angka tu 4 nombor tu je. Alright, kita lihat ciri budaya yang terletak di RG 19 19357. Okey. So sekarang ni dia minta kita cari 195337. Kat mana 195337 ni cikgu? Okey, kamu tengok di sini. Okey, 195337. Okey, so kita tengok. 195337. So kita akan ambil 19 kemudian 5 kat tengah-tengah. Ya. 5 kat tengah-tengah. So 195 kat tengah-tengah. Okey, 195 337. Okey. 337. 3 ini 5. Okey. Kemudian 6 dan 7. So kita ambil. Okey, sekarang kita dah tahu. Understand? Okey, sekarang kita dah tahu. 195 337. Apakah dia punya ciri budaya? Apakah ciri budaya? Yang ada kat sini 195 337 berapa? Apa dia? Apa nama tempat tu? Ya, betul Sarah. Okey, ciri budaya ialah masjid. Ya, okey, jawapannya ialah masjid. Boleh faham? Tu masjid tu. Tempat pertemuan macam tu kan? Itu masjid. So 195 337. Senang je. Okey. Baik. Yang 3 dah. Yang keempat. Dah faham Okey. Kegiatan ekonomi utama penduduk dalam peta. Okey, ialah apa? Senang saja. Kegiatan ekonomi utama. Kalau kita tengok, okey, kegiatan ekonomi utama dalam bidang apa? Sini sawah padi, sini kelapa sawit, kemudian sini getah. Maknanya apa? Kegiatan pertanian. So, kamu boleh mentionkan kat sini kegiatan utamanya adalah pertanian. Gitu. Okey, pertanian. Okey. Ataupun agriculture. Okey. Baik, kita tengok pada B. Soalan B, dua faktor utama yang mempengaruhi kegiatan pertanian dalam kawasan peta. Dua faktor utama. Ya, betul. Betul. Kalau kita tengok faktor utama yang pertama apa? Kita tengok dia punya apa?
dia punya bentuk muka bumi. Dekat kawasan sini ada bukit, ada hutan, ada juga bukit di sini dan juga ada berbukit bukau di sini, tanah tinggi. Bermakna bentuk muka bumi. Okey, di sini adalah kawasan, kalau kawasan Pasau Padi maknanya kawasan yang rendah, tanah pamah. Jadi, kenapa berbeza? Kerana bentuk muka bumi. So, kita boleh katakan kat sini, okey, dua faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama iaitu okey, bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi okey yang terdapat okey pada peta okey ataupun terdapat dalam kawasan ini. Okey, kawasan ini okey mempengaruhi mempengaruhi kegiatan pertanian. Pertanian itu satu. Penanaman pokok kelapa sawit boleh ke? Sebenarnya penanaman kelapa sawit itu pertanian. Okey, pokok kelapa sawit itu pertanian. Tapi apakah faktor? Maknanya apakah punca? Punca okey, kegiatan pertanian itu ada di situ. Sebab bentuk muka bumi. Ingat bentuk muka bumi tanah tinggi sesuai untuk tanaman getah, kelapa sawit. Kalau tanah dia pamah sesuai untuk tanaman padi. Sebab itu bentuk muka bumi berbeza itu yang menyebabkan kegiatan pertanian banyak di sini. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat, perasan tak dekat sini faktor yang kedua iaitu adanya apa? Ni, nampak tak ni? Ni apa ni? Nampak tak apa ni? Ya ini adalah sungai, betul? Ya ini sungai. So sungai juga mempengaruhi pertanian sebab sungai itu akan membawa subur. Tapi kita tak tulis sungai. Kita tulis apa? Saliran. Okey. So kita boleh tulis okey, terdapat saliran yang baik. Okey. Saliran yang baik okey dalam kawasan peta okey, dalam kawasan peta yang mempengaruhi kegiatan pertanian. Ya, kegiatan pertanian. Ya. Okey. Ya, saliran, betul? Saliran. Bukan saluran, saliran. Saliran. Ya, saliran. Ini saliran. Okey, sungai ni adalah satu saliran. I forgot I think. Yeah. Saliran Okey, ingat okey, saliran yang baik maknanya sungai. Itu yang mempengaruhi kegiatan pertanian. Ingat, sawah padi ni, padi tu di sini perlu banyak air. Ya, perlukan banyak air. Air tu diambil daripada mana? Saliran, iaitu sungai. Sebab itu, okey, kegiatan pertanian, bentuk muka bumi dan juga saliran. Itu dua faktor utama. Boleh faham sekarang? Boleh faham okey, bagus. Okey, baik. Seterusnya, ini soalan dia. Nyatakan okey, dua kegiatan ekonomi yang berpotensi, dimajukan di kawasan dalam segi 4 grade di bawah. Okey, 34, 35, 15 hingga 17. So, bila kamu diberi macam ni, pergi tengok terus kat mana tu. 34, 35, 15, 17. Okey, kita tengok. Okey. Kat mana? Okey. So, kita padam dulu. Kita padam dulu kat sini. Okey. So, 34, 15, kemudian 15 hingga 17. Maknanya kawasan dia apa? Kawasan dia adalah iaitu yang ini. Okey, iaitu 34, 35, okey, dan juga 15 hingga 17. So kawasan yang ini. Maknanya this area. This area, apakah kegiatan yang kamu boleh majukan di sini? Okey.
Apakah yang boleh dimajukan di kawasan ini? Okey, Ani Kebat. Okey, pertama sekali betul. Ini takungan air. Bila takungan air kat sini, kamu boleh buat apa? Pertama untuk fishing. No, takungan air ya, seperti tasik ataupun mungkin juga betul. Maknanya ini boleh untuk perikanan. Kalau okey, perikanan. I thought is sea. Kalau sea pun boleh tak perikanan? Kalau situ sea, laut, boleh tak perikanan? Boleh. Itu perikanan satu. Satu lagi, kalau katakan di situ macam okey, kita kata tempat apa? Tempat rekreasi, iaitu untuk pelancongan. Pelancongan. Pelancongan kerana apa? Kerana orang suka pergi ke tepi-tepi laut, tepi-tepi sungai untuk pelancongan. Jadi kita boleh ambil dua kegiatan ekonomi yang boleh dibuat di situ, iaitu perikanan dan juga pelancongan. Okey. Boleh faham? Pelancongan, kenapa boleh pelancongan? Let's say kalau ini adalah sea. Kalau ataupun kita kata laut. Kalau laut boleh tak perikanan? Boleh. Kalau di situ laut boleh tak buat pelancongan? Boleh. Nampak tak? Jadi pengangkutan air. Pengangkutan air kita boleh buat, tapi possibility tu susah. Sebabnya pertama sekali pengangkutan air ke mana? Ke mana? Tak tahu. Jadi sebab itu yang paling baik perikanan dan juga pelancongan. Itu yang paling baik. Jadi jawapan yang lebih baik dekat situ adalah kita kena beri alasan okey. Okey, so kita kata okey, dari utara ke selatan. Okey, kegiatan ekonomi perikanan sesuai dimajukan di sini. Di kawasan ini di kawasan ini. Tak boleh dari utara ke selatan, tak boleh. Kerana hal ini terdapat kita kata takungan air. Seperti apa? Seperti sama ada laut ataupun juga tasik. Di kawasan ini. Takungan air. Sekejap, cikgu AJ balik. Takungan air. Kita boleh tulis macam tu. Kemudian yang kedua kita boleh buat iaitu kegiatan ekonomi pelancongan. Juga sesuai dimajukan di kawasan ini. Dan kerana apa? Kerana kita boleh tulis hal ini kerana apa? Kerana kawasan pinggir sungai. Pinggir sungai. Kita kata kawasan pinggir sungai ke? Bukan. Kawasan kuala sungai. Dan pinggir laut. Pinggir laut. Memiliki tarikan tarikan pemandangan yang kita memiliki pemandangan yang menarik. Kita boleh buat macam itulah, pemandangan yang menarik. Kuala Sungai. Tahu kan Kuala Sungai? What that? Okey. Baik. Kamu perasan tak yang ini, kawasan yang ini, kawasan ini kan kawasan yang nak masuk ke laut. Yang ini kawasan masuk ke laut kan. Sama juga macam kalau kita tengok, let's say cikgu buat macam ni. Katakan ini berbukit bukau, kawasan berbukit bukau, kemudian ada sungai yang mengalir, sungai yang mengalir macam tu kan. Kemudian in the end sungai itu akan masuk ke laut. Akan masuk ke laut. So di sini kita katakan sebagai laut.
Okey. Jadi bila sungai itu masuk ke laut, kawasan yang ini okey dipanggil kawasan kuala. Ini dipanggil kuala. Okey, ini kawasan kuala. So bila air sungai nak masuk ke laut, itu kawasan kuala. So kawasan kuala ni memang okey sesuai untuk apa? Sesuai untuk pertanian, sesuai untuk pelancongan. Sebab memiliki pemandangan yang menarik, iaitu air sungai masuk ke laut, kemudian ada banyak kawasan yang cantik di tepi-tepi ini. Ini kawasan kuala sungai. Pernah dengar kan? Yang kawasan atas ni dipanggil kawasan hulu sungai. Okay, hulu sungai di atas bukit. Di atas bukit sana gunung tu hulu. Yang ini kuala sungai. Boleh faham? Boleh faham tak? Okey, kuala sungai, hulu sungai, boleh faham tak ni? Boleh jangan korang macam benda ni, benda. Kena tahu. Kena tahu. Okey. Baik. Bagus. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Kita teruskan lagi. Jom. Okey. Pada pendapat anda, okey, soalan D. Apakah perubahan yang mungkin akan berlaku, okey, perubahan yang mungkin akan berlaku pada masa hadapan di kawasan persekitaran Pekanbaru? Okey, kamu tengok sendiri, okey, pada Pekanbaru. Kita tengok Pekanbaru, yang mana Pekanbaru? Okey, ini Pekanbaru. Okey, di kawasan yang ada PD, PP, BP, sekolah, masjid, semua ni kan. Okey. So apa yang akan berlaku? Cuba tengok betul-betul PP ni apa? Okey, PP ialah pejabat pos. PD iaitu pejabat daerah. Kan? BP balai polis. Bermakna ini akan menjadi apa? Menjadi kawasan bandar. Okey, dia akan jadi bandar. Bandar apa? Bandar pentadbiran. Ya, dan akan ramai orang pindah ke situ. So, ada dua kemungkinan menjadi bandar pentadbiran dan akan menjadi apa? Menjadi tumpuan para penduduk pada masa akan datang. So, kamu boleh mentionkan kat situ. Macam Putrajaya, ya, iaitu okey. Kita kata Pekanbaru. Okey, Pekanbaru akan menjadi bandar pentadbiran. Okey, pentadbiran. Okey, kerana apa? Okey, bandar pentadbiran kerana terdapat okey, kita kata pejabat kerajaan. Okey, terdapat terdapat pejabat kerajaan. Okey, pejabat kerajaan seperti pejabat daerah, okey, balai polis, okey, balai polis dan sebagainya. Okey. So itu kamu kata dia akan jadi bandar pentadbiran. Itu satu. Yang kedua, okey, Pekanbaru. Okey, akan menjadi tumpuan penduduk. Tumpuan penduduk. Okey, kerana kerana kita tahu bahawa okey, kawasan ini okey memiliki kemudahan sosial. Okey, kemudahan sosial okey seperti masjid dan sekolah. Seperti masjid dan sekolah. Ada masjid? Ya, ada sekolah. Seperti masjid, sekolah dan pejabat pos boleh. Masjid, sekolah dan pejabat pos. So dia akan jadi tumpuan penduduk. So biasanya di mana ada masjid, ada sekolah, ada pejabat pos, so semua orang akan cuba tinggal di kawasan berdekatan. Kerana apa? Itulah kemudahan sosial. Kemudahan sosial. Jadi inilah yang akan berlaku pada masa depan. Tumpuan penduduk dan Pekanbaru akan menjadi bandar pentadbiran. Boleh faham? Boleh faham
Okey. Soalan senang sebenarnya. Cuma kadang-kadang kamu tak biasa menjawab soalan ini. Okey. Jadi itu berkaitan dengan soalan 2 ini. Berkaitan peta topografi yang mungkin ramai tak suka jawab. Tapi kamu kena jawab juga. Okey, kena jawab juga. Tak boleh tidak kena jawab. Right. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. Nyatakan dua fenomena. Kita tengok gambar ni. Dua fenomena cuaca yang mungkin berlaku di kawasan tersebut. Apa yang akan berlaku? Okey, pertama iaitu bagus. Pertama sekali, yang lain boleh tulis Angel, okey, Melody. Okey, iaitu antaranya hujan asid. Ya, dan satu lagi iaitu jerebu. Bagus. Bagus korang. Okey, hujan asid dan juga jerebu. Ya. Okey, inilah fenomena cuaca yang berlaku. Pulau haba pun boleh juga. Okey. Pulau haba pun boleh juga. Pencemaran udara tu adalah akibatnya. Ya, akibatnya. Okey, jadi kita nak betul-betul mention apa yang berkaitan dengan tu. Kesan rumah hijau pun boleh juga. Boleh. Kesan rumah hijau. Okey, pencemaran udara adalah punca dia. So, kita lihat apakah 3 kegiatan manusia yang menyebabkan kejadian fenomena cuaca dinyatakan. Baik, sebenarnya kita boleh ambil yang pertama yang ini. Yang kedua yang ini. Okey. Dan yang ketiga yang ini. Okey. Yang ini. Nampak tak ada 3 kat situ? Okey. Iaitu yang pertama iaitu pembebasan asap daripada mana? Okey. Pembebasan asap yang mengandungi karbon dioksida daripada mana? Dari perindustrian. Perindustrian. So yang gambar kilang tu perindustrian. Perindustrian. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu gambar kenderaan. Kalau gambar kenderaan tu apa? Iaitu pembakaran minyak ataupun bahan api fosil. Bahan api fosil dari kenderaan. Dari kenderaan. Bahan api fosil tu maksudnya adalah petroleum, kemudian gas asli. So pembakaran bahan api fosil dari kenderaan itu. Dan juga yang ketiga kamu boleh ambil iaitu kegiatan manusia iaitu apa? Pembinaan. Pembinaan bangunan yang rapat di kawasan bandar. Kalau pembinaan bangunan yang rapat di kawasan bandar, apa yang berlaku? Pulau haba. Pulau haba. Sebab apa pulau haba? Sebab dia pemanasan kat situ. Yes. So kenapa pulau haba terjadi? Pembinaan bangunan yang rapat-rapat. So itu 3 kegiatan manusia yang dilakukan. Pembinaan bangunan yang rapat, pembakaran bahan api fosil, pembebasan asap daripada perindustrian. Jadi ini yang menyebabkan hujan asid, berlaku jerebu, berlaku pulau haba dan sebagainya. So ini berkaitan dengan 3 kegiatan manusia yang menyebabkan kejadian fenomena cuaca yang dinyatakan. Baik, bagaimana fenomena cuaca tersebut mempengaruhi kehidupan penduduk di kawasan tersebut? Maknanya bagaimana fenomena ini akan mempengaruhi kehidupan penduduk. Iaitu apa yang berlaku kepada penduduk. Kesan daripada pulau haba, kesan daripada jerebu. Iaitu kita ambil satu. Contohnya hujan asid. Bagaimana mempengaruhi kehidupan? Iaitu kita boleh tulis iaitu penduduk mengalami masalah pernafasan. Pernafasan dan kesihatan.
Masalah pernafasan dan kesihatan. Itu satu. Okey. Yang kedua iaitu kita boleh ambil banyak banyak bangunan mengalami hakisan cat. Hakisan cat akibat hujan asid. So itu yang kedua. Mempengaruhi kehidupan penduduk. Dan seterusnya. Apa lagi yang kita boleh tulis iaitu kita boleh kata bahawa menjejaskan keselesaan penduduk kerana suhu yang meningkat. Kerana suhu yang meningkat. Jadi ini menjejaskan keselesaan. Kamu tak selesa sebenarnya. Kamu tak selesa bila suhu semakin panas. Jadi menjejaskan keselesaan penduduk kerana suhu yang meningkat. Yalah, kalau makin panas, kamu tak selesa sebenarnya. Kan? Jadi inilah yang mempengaruhi kehidupan penduduk di kawasan tersebut. Dan untuk soalan yang D, cadangkan 2 langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan kejadian fenomena cuaca tersebut. Iaitu apakah langkah-langkah dia? 2 langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kesan kejadian fenomena cuaca tersebut. Pertama apa? Bila dah panas tu maknanya apa? Maknanya kita kena apa? Kita kena kurangkan penggunaan kenderaan. Betul? Kurangkan penggunaan kenderaan iaitu kita boleh gunakan pengangkutan apa? Menggunakan pertama sekali, langkah yang pertama iaitu menggunakan pengangkutan awam. Langkah yang diambil untuk mengatasi kesan ini, pertama menggunakan pengangkutan awam. Bagi mengurangkan, kita kata sebagai mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor di atas jalan raya. Itu satu. Gunakan pengangkutan awam. Yang kedua, apa yang kita boleh buat iaitu menanam lebih banyak apa? Pokok. Menanam lebih banyak pokok supaya dapat mengurangkan kesan haba ataupun kesan pulau haba. Menanam lebih banyak pokok supaya dapat mengurangkan kesan pulau haba. Jadi di situ kita dah dapat 2 markah. Kat situ. Okey tak ni? Korang ni senyap macam ni, okey ke tak ni? Daing, baru masuk Daing. Kau ni Daing. Kaishi, Zaid. Okey kita nak teruskan tapi alamak dah 6:30 dah. Sudah 6:30. Kita dah cukup masa dah kan. Selalunya geografi memang selalu pendek aja kan. Tak apa. Pada minggu hadapan kita akan memulakan geografi tingkatan 3 boleh Daing, kita akan mulakan geografi tingkatan 3 geografi tingkatan 3 pada minggu hadapan hari yang sama.